Okey, Nina, kalau kita lihat perkembangan tentang PKS ini, Niaga Awani sentiasa memberikan perhatian. Ini penting Betul. kerana ini adalah tulang belakang ekonomi kita untuk kita memberikan gambaran meluas kepada khususnya dalam aspek pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID-19 ini dan pada masa yang sama cabaran semasa gangguan rantaian bekalan dan sebagainya. Persoalannya, di mana keadaan ekonomi Malaysia pada ketika ini dari segi angka pertumbuhan dan juga apakah bebanan dan juga downside risk seterusnya yang harus kita perhatikan. Haris Ashraf Hasnan ada grafnya kalau boleh kita dapatkan bayangan dan juga gambaran keseluruhan. Haris. Ya, sudah tentu Najib, kalau kita nak memperincikan berkenaan dengan bagaimana proses pemulihan ekonomi itu berlaku apabila sesuatu pada ketika ini kita nampak pandemik dan sebelum ini kita nampak krisis keuangan global dan sebagainya. Bagaimana proses pemulihan itu berlaku dan bagaimana bentuk curve ataupun lekuk graf pemulihan ekonomi itu penting juga untuk kita teliti. Baik, untuk waktu ini saya nak berkongsi data berkenaan dengan dari segi bagaimana kita nak meneliti proses ataupun bagaimana pemulihan berlaku menerusi apabila kita dilanda krisis-krisis tertentu. Baik, penting untuk kita teliti seperti pada tahun 1998. Krisis keuangan Asia, ekonomi kita jatuh menguncup negatif 7.4 dan kemudian proses pemulihan itu jika anda nampak graf berbentuk merah, line graf ini, ianya berbentuk V. Jadi ini bermakna bahawa kita melalui satu proses yang pantas, agak pantas juga jika dibandingkan ada setengah-setengah negara yang mungkin lekuknya ini, grafnya ini mungkin dalam bentuk U ataupun W, ada yang naik begitu pantas kemudian jatuh semula. Perkara-perkara ini perlu kita telitikan. Baik, ini apabila kita meneliti KDNK ataupun proses pemulihan yang berlaku pada tahun 1998 ataupun selepas 1998, krisis keuangan Asia. Antara angka dot-com bubble dan juga antara lain adalah krisis keuangan global pada 2009. Baik, pada 2009 menguncup negatif 1.5, tetapi proses pemulihan itu juga berlaku dalam proses yang begitu pantas. Kerana kalau kita lihat pecahan suku ke suku di sini, peningkatannya itu boleh dikatakan satu peningkatan yang cukup baik dalam proses pemulihan ekonomi apabila dilanda krisis. Seterusnya, pandemik COVID-19 pada tahun 2020, kita dapat telitikan di sini bahawa penguncupan negatif 5.5 ini, bagaimana proses pemulihannya berlaku. Dan sudah tentu 3.1 kita nampak dengan unjuran selepas ini sekitar 5.3 hingga 6.3 pertumbuhan ekonomi ataupun KDNK ini sudah tentu akan kita teliti ataupun melihat bagaimana ianya sebenarnya memberi gambaran sebenar kepada proses pemulihan dan kadar pengangguran juga menunjukkan penurunan dan angka-angka ini sebenarnya kita mengharapkan akan terus menunjukkan satu angka ataupun refleksi cerminan yang baik kepada ekonomi negara. Dan sudah tentu antara lain juga kita nak melihat dari segi quarter by quarter dan juga bagaimana pemulihan ini berlaku. Dan sudah tentu ini antara angka-angka yang dapat saya kongsikan melihat kepada proses pemulihan KDNK dan juga memberi gambaran sebenar secara keseluruhannya terutama selepas pandemik COVID-19 ini. Baik, tidak kiralah bagaimana keadaannya berbentuk V, W ataupun L ataupun U, perubahan graf dalam pemulihan itu paling penting. Yang penting pemulihan itu, sustainability, kemungkinan selepas itu tahap kemampanan pemulihan itu akan terus diberikan tumpuan khususnya di Niaga Awani.